Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat pagi. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Di mana sahaja anda berada hari ini 6 Februari 2023. Sekarang lebih kurang pukul 9 suku 9.15 minit pagi. Okey, dan anda sedang menonton saya secara live. Okey, dah lama sebenarnya saya tak go live di Facebook page Nizam Malik. Al-maklum sibuk sangat. Okey, bulan Januari, bulan Februari ni sangat sibuk dengan pelbagai urusan. Okey, jadi saya dah tak konsisten dah untuk buat Facebook live. Okey, sebab saya ada banyak urusan, urusan family, urusan business, urusan travelling dan sebagainya. Okey, jadi saya dah tak dapat nak luangkan masa untuk konsisten Facebook live di sinilah. Okey, jadi kalau saya ada masa dan kelapangan, dan bila-bila masa saya akan go live dan borak-borak dengan anda di sinilah. Okey, alright, so pagi ni saya ada masa sikit. Okey, al-maklum hari ni cuti umum sempena Taipusam. Okey, yang yang jatuh pada hari semalam, hari Ahad. Okey, jadi digantikan, cuti ganti pada hari inilah. Okey, pada hari Isnin ni. Okey, jadi saya ada masa dan kelapangan sikit. Walaupun kejap lagi saya pun ada urusan juga. Okey, tapi saya boleh untuk live sebentar di sini. Okey, jadi kepada anda semua follower saya di Facebook Nizam Malik page. Okey, kepada anda yang merupakan pelabur dan trader saham, ataupun anda yang baru nak mulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia, okay, anda boleh join sesi Facebook Live ni. Okay, dan saya nak spend time sekejap dengan anda untuk mungkin menjawab beberapa soalan anda berkaitan dengan saham. So, kalau anda ada soalan, anda boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Okay, dan saya akan jawab soalan-soalan anda. Jadi, apa sahaja persoalan anda berkaitan dengan saham yang bermain di fikiran anda, yang anda masih lagi tertanya-tanya, tak sure dan tak tahu jawapan dia, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Okay, kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab soalan anda. Okay, dan kalau saya tak boleh jawab, saya cakap saya tak tahulah. Simple. Okay, alright, so kalau anda sedang menonton secara live, boleh tolong respon dulu dekat ruangan komen. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah mic saya ni berfungsi? Okay, kalau dengar suara saya dengan jelas, komen jelas dekat ruangan komen. Dan bantu saya untuk klik button like, klik button love dan juga klik button share. Okay, klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana boleh join sesi live ni. Okay, dan anda juga boleh tag rakan-rakan anda yang selalu borak-borak saham dengan anda. Okay, anda boleh tag mereka di ruangan komen supaya mereka dapat notification sesi live yang saya sedang adakan sekarang. Okay, alright, so saya nak baca dululah siapa yang sedang bersama dengan saya. Saya nak sebut nama anda. Okay, kita ada Muhammad Idris Asabahi is watching. Saipul Bahrain. Okay, right. Nama saya Muhammad. Buku Rania. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad. Salam Tian M, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saiful Bahrain. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yus'ina, Hafizul Armin, Badrul Hisham. Ni student saya ni, student Grandmaster saya. Alright, Kamasaudin Muda, Hamidah Mukhtaruddin, Mariam Liman, Kai, Habibah Saleh. Okay, right. Kamasaudin Muda. Assalamualaikum Tian M. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afif Syauki. Tuan, nama saya Muhammad. Tuan, dalam M Plus ada senarai top 30. Ada fungsi ke untuk kita analisis saham? Okey, top 30 tu adalah senarai yang ditunjukkan dalam mobile app M Plus online. Okey, dan fungsi dia bukan fungsi lah. Dia adalah paparan untuk makluman kita, info tentang apakah kaunter-kaunter yang paling aktif, kaunter-kaunter yang paling banyak kenaikan. Okey, banyak kenaikan by percentage, yang paling banyak turun by percentage. Okey, itu adalah untuk kita mendapat gambaran apakah kaunter yang paling
terpaling tinggi lah. Okay, so dia boleh je kita nak gunakan untuk analisa kita ke apa ke, terpulang kepada kreativiti dan cara masing-masing. Okay, so ada orang dia akan tengok top aktif, dia akan tengok top gainers. Okay, ada orang dia tak tengok pun paparan tersebut. Jadi sebenarnya dalam kajian saham ni ataupun analisa saham, dia sebenarnya bergantung kepada masing-masing. Anda nak buat macam mana, terpulang kepada anda. Yang penting anda faham apa yang anda buat. Okay, dan anda dapat jawapan kepada kajian saham anda tu, anda dapat jawapan. Okay, untuk anda bertindak, untuk buat keputusan, untuk mendapat perbandingan. Okay, counter-counter saham yang ada lah. Okay, alright. Afif Syauki, dah sarapan ke Tuan Nizam? Dah sarapan dah. Tadi pagi saya makan keropok leko. Okay, wife saya beli frozen keropok leko dengan teh tarik. Teh tarik. Okay, alright. Hamidah Mukhtarida, Assalamualaikum Tuan Nizam, jelas di Perak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Abdul Aziz Mahadi Madi is rough is watching. Alright, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Donald is watching. Okay, dan boleh berinteraksi dengan saya kalau anda ada soalan apa-apa berkaitan dengan saham. Hari ni, pagi ni saya nak luangkan masa sekejap untuk menjawab persoalan anda. So, apa je soalan anda berkaitan dengan saham, feel free untuk tulis dekat ruangan komen dan saya akan jawab soalan anda secara live. Okay, alright. So, Habibah Saleh, Tuan nak ambil garisan support price di bahagian mana? Garisan yang bercantum dengan MA ke? Puan Habibah Saleh, okay, nak ambil garisan support price di bahagian mana? Jawapan dia, puan kena tengok video dalam Premier Saham Mastery 2.0 modul trading plan, modul yang keempat. Okay, so dalam trading plan saya ada tunjukkan macam mana kita nak tentukan support price. So support price kita berada di middle band. Okay, bukan di garisan yang bercantum dengan NA. Tidak, di garis dia adalah garisan moving middle band. Okay, di bawah harga yang kita tentukan entry price. So di bawah dia adalah support price di middle band. Okay, jadi kalau nak lebih faham, tengok video case study dekat dalam Premier Saham Mastery 2.0. Okay, bila saya buat trading plan, then saya ikuti dengan case study macam mana kita nak tengok dan kita nak buat trading plan tersebut. Jadi tengok video case study supaya anda nampak macam mana kita nak buat trading plan dengan betul, macam mana kita nak tentukan support price. Okay, so basically boleh je, sebab kawan-kawan kita dekat dalam Premier Saham Mastery 2.0, ramai daripada mereka boleh cari support price, boleh cari cut loss price, boleh buat kiraan cut loss percentage mengikut step by step proses yang saya ajar. Okay, so Puan Habibah Saleh, saya ada nampak Puan ada share kajian saham Puan dekat dalam grup kita, dan saya lihat kajian Puan agak tersasar. So tersasar sebab saya rasa mungkin Puan tak tengok video tu secara menyeluruh. Okay, tengok video tu sampai habis. Okay, dan sampai habis semua modul. Nanti Puan akan nampak kefahaman. Okay, dan bila post gambar chart dekat dalam grup, pastikan ambil gambar harga sekali. Sebab bila Puan tunjukkan candlestick tapi Puan tak tunjukkan harga tu, kita tak pasti Puan buat dengan betul ataupun tidak. Tak jelas. Okey, jadi ambil gambar semua sekali ni. Supaya kita nampak chart Puan dengan jelas. Okey? Boleh Puan Habibah Saleh? Puan Habibah Saleh ada join tak program Train the Traders? Kita akan buat Train the Traders 18 Mac 2023 di Shah Alam. Okay, pada 18 Mac nanti. So program tu program live event secara berdepan. InsyaAllah kalau Puan hadir nanti, kita akan train anda untuk trading plan. So hopefully insyaAllah lebih jelas lagi tentang trading plan nanti. Puan Habibah Saleh, insyaAllah kita akan jumpa dalam Train the Traders nanti. Okay, alright, Habibah Saleh ada alright, terbaik. Okay, siapa? Nama saya Muhammad. Kenapa saham aktif volume tinggi tapi harga tak bergerak pun? Okey, soalan yang bagus. Okey, nama saya Muhammad. Soalan yang bagus. Kenapa saham yang aktif volume tinggi tapi harga tak bergerak naik pun? Okey, soalan yang bagus. Okey, so bila anda tanya soalan ni, maksudnya anda memang seorang pelabur dan trader saham yang monitor pergerakan harga saham. Okay, so it shows that you are very clever as a trader saham. Okay, so dia macam ni tau. Top aktif bermaksud harga saham tu aktif dijual beli.
Maksudnya orang beli, orang jual, orang beli, orang jual. Setiap minit, setiap saat ada transaksi berlaku. Okay, tetapi anda kena faham, transaksi yang aktif bukan bermaksud harga tu akan bergerak naik. Okay, boleh jadi aktif tetapi ramai menjual saham tersebut. Ataupun ramai orang beli, ramai orang jual juga. Jadi dia berada pada harga yang sama. Okay, so kenapa dia top aktif? Kenapa dia volume tinggi? Tetapi dia tidak bergerak naik sebab orang membeli dan menjual saham pada harga yang sama. Dia tidak demand, bukan buyer yang demand, tapi seller pun sibuk nak menjual juga. Jadi menyebabkan harga tu tidak bergerak naik walaupun volume dia tinggi. Okay, jadi anda kena faham, volume bukan bermaksud harga tu nak bergerak naik. Okay, volume tinggi tidak bermaksud harga tu nak bergerak naik. Dia boleh jadi harga nak bergerak naik kalau demand volume buy lebih tinggi daripada volume seller. Tetapi volume yang tinggi yang kita lihat tu, dia campuran buyer dengan seller, dia campur. Jadi dia tak semestinya nak mengatakan harga saham nak bergerak naik. Okay, jadi kalau anda ada persepsi yang volume tinggi harga nak bergerak naik, jawapannya anda kena betulkan mindset tersebut. Sebab volume yang tinggi belum tentu harga saham tu nak bergerak naik. Okay, so kenapa? Sebab dia hanya menunjukkan transaksi yang aktif, bukan menunjukkan demand. Bukan semestinya menunjukkan demand. Okay, alright, itu yang itulah sebabnya kenapa top aktif tidak bergerak naik lah. Okay, alright, so saya harap jawapan tu jelas lah tentang volume yang tinggi. Okay, right, so that's the idea. Okay, alright. Kama Hassan, salam tuan. Apa maksud EMA 20, 50 dan sebagainya? EMA adalah exponential moving average. Dia adalah sejenis indikator yang kita boleh gunakan untuk buat kajian saham. 20, 50, 200 itu setting untuk exponential moving average tersebut. Okay, jadi dia adalah indikator lah. Apa maksud EMA adalah dia adalah indikator. Sama macam simple moving average, sama macam Bollinger Bands, sama macam MACD. Semua ni adalah indikator dan setiap indikator ada setting dia. So ada setting yang kita tukar setting dia. Ada setting yang kita pakai default setting saja. Okay, jadi terpulang kepada anda sebenarnya nak pakai indikator apa. Okay, so ada banyak alat. Okay, di dalam kajian saham, dalam charting, ada macam-macam indikator kita boleh pakai. Tetapi kita bukan pakai semua benda. Kita pakai indikator yang betul, di tempat yang betul, setting yang betul, supaya dia dapat membantu kita mendapatkan jawapan sama ada counter ni berpotensi ataupun tidak, sesuai untuk dibeli ataupun tidak, sampai dah masanya ke belum. Okay, jadi that's why kalau anda nak pakai EMA, anda kena belajarlah tentang EMA. Macam mana nak guna EMA dengan betul, setting berapa yang terbukti berkesan. Okay, so anda kena cari jawapannya. Okay, anda cara cari jawapan adalah mungkin anda try and error. Anda buka beribu chart, okay, dan cuba tengok konsistensi tu kat mana. Okay, ataupun anda boleh belajar dengan orang yang memang dia practitioner untuk indikator tersebut. Dia memang pakai EMA. So anda belajarlah dengan orang yang pakai EMA dalam kajian saham dan anda akan dapat caranya. Okay, so kalau tanya saya tak pakai EMA. Saya pakai simple moving average. Okay, kenapa? Sebab itu yang saya belajar daripada mentor saya, itu yang saya praktikkan dalam kajian saham saya, dan itu yang saya faham. Jadi saya fokus kepada benda yang dah konsisten bagi saya. Okay, tapi bukanlah kata EMA tak bagus, bukan kata indikator lain tak bagus. Dia sebenarnya bergantung kepada strategi dan penggunaan anda. Kalau anda faham, anda tahu apa yang anda cari dalam kajian saham anda, boleh je anda nak guna. Tak ada, dalam kajian saham ni tak ada betul, tak ada salah. Okay, kita tak boleh kata cara orang ni je betul, cara orang lain salah. Tak ada. Okay, setiap orang ada preference masing-masing, strategi masing-masing. Jadi dia tidaklah bermaksud kalau kita buat satu teknik tu, cara kita ni, kitalah yang terbaik, kita yang terpaling betul. Tak boleh. Okay, tak ada macam tu. Cuma bila kita gunakan teknik kita selesa, dia dapat membantu kita untuk buat keputusan dengan lancar dan kita faham apa yang kita buat. Okay, dan kita dapat result pula. Dan maka sebab tu kita gunakan satu sistem berulang kali. Okay, sebab itulah dalam saham ni, kita kena faham apa yang kita buat. Okay, kita kena faham apa yang kita buat, barulah kita akan dapat keyakinan dalam kajian saham kita. Okay, boleh Alright, okay, so soalan bagus. Soalan yang sangat bagus saya dapat hari ni tentang technical analysis, okay, tentang
indicator. Okay, so saya harap jawapan-jawapan saya ni dapat membantu anda untuk lebih clear tentang persoalan anda. Okay, alright. Okay, buku Rania. Tuan nak tanya macam mana nak kira warrant sebab baru-baru ni beli and naik, bila dah sell harga sama je macam saham lain. Maksud saya buy and sell bukan ke warrant. Kalau untung sell dapat berganda. Maaf kalau saya silap. Sekali lagi saya tak berapa faham soalan. Tuan nak tanya macam mana nak kira warrant sebab baru-baru ni beli and naik, bila dah sell harga sama je macam saham lain. Maksud saya buy and sell bukan ke warrant. Saya tak berapa faham soalan. Saya tak faham soalan. Beli apa ni? Anda beli apa? Anda jual apa ni? Maksud saya buy and sell bukan ke warrant. Apa tu? Tak faham. Saya tak faham soalan. Mungkin boleh rephrase balik soalan properly. Okay, dan saya cuba bantu saya tak faham soalan. Okay, alright. Okay. Fidaus Razak, salam cikgu. Kalau monitor yang top gain okey tak cikgu? Monitor yang top gain boleh, tak ada masalah. Sebenarnya macam saya kata, terpulang anda nak monitor yang mana. Okay, cuma top gainer ni dia adalah counter yang dah bergerak naik. Okay, bila kita nak beli saham, kita nak cari counter yang belum bergerak naik. Okay, so that's why top gainer ada cara dia. Okay, which is kalau anda belajar cara screening saya, okay, sejak beberapa tahun yang lepas saya dah selalu ajarkan, top gainer kita nak cari counter yang naik tetapi dia bukan naik terlalu banyak. So kita nak cari dalam list top gainer tu, kita akan bermula di page yang kelima. Okay, bila kita bermula di page yang kelima atau page-page yang belakang, kita akan dapat counter yang naik tetapi kenaikan dia setengah sen, 1 sen, 1 sen setengah. Okay, dan dalam masa yang sama kita nak tengok dia punya volume tu 1 juta ke 10 juta, which is significant kenaikan. Maksud dia naik setengah sen, dia naik 1 sen, 1 sen setengah, bukan seorang yang naikkan. Jadi bila dia ada kenaikan, sikit kenaikan tetapi dengan volume yang besar, bermaksud ada ramai yang menggerakkan harga saham tersebut naik. Dan kemudian kita backup balik, tengok pada chart, sama ada kenaikan tu kenaikan yang dah tinggi ataupun dia baru nak start nak naik. So itu cara dia macam mana saya buat screening counter menggunakan top gainer. Okay, so dia bukan top gainer je terus bagus. Okay, ada je top gainer yang dah naik terlalu tinggi. Dan ada juga top gainer yang fake top gainer. Dia maksudnya hari tu je dia naik tinggi. Okay, lepas tu dia dah tak naik tinggi lagi. So semua ni adalah benda-benda yang kita kena tengok dekat chart supaya kita dapat elakkan daripada tersalah beli counter yang salah. Macam tu, okay? Faham ke faham ni? Kalau faham, komen faham, okay? Empire Saham is watching. Ni salah seorang rakan saya ni juga, kawan lama saya, Empire Saham. Okay, alright. Apa khabar? Okay, kepada anda yang baru join, selamat menonton sesi live saya. Okay, saya dah lama tak buat live. Okay, so pagi ni saya ada kelapangan sikit. Okay, kita dah live lebih kurang 15 minit. Okay, jadi pagi ni saya luangkan masa untuk menjawab persoalan-persoalan anda berkaitan dengan saham. Okay, so kalau anda sedang menonton, klik like, klik love, klik button share. Gitu, okay. Alright, Amar, Abdul Jamil, Roziah, Ujud, Syahrul Azrin. Okay, alright. Nama saya Muhammad. Macam mana harga saham ditentukan? Sebab ada saham harga naik, tapi bila kita nak jual, kena jual pada harga best buy yang lebih rendah. Okay, harga ditentukan oleh supply and demand. Maksudnya saham ni, dia ada best buy, dia ada best sell. Ada orang beratur untuk beli saham, ada orang beratur untuk jual saham. So bila harga bergerak naik, dia bergantung kepada buyer dengan seller ni. Buyer dengan seller ni yang menentukan harga saham sekarang di mana. Okay, jadi bila kita nak jual, kita kena tengoklah harga yang kita nak jual tu dekat best buy, kat buyer yang beratur ke, ataupun dekat harga yang seller beratur. So then kita decide nak sell kat mana. Okay, kalau kita nak sell cepat, kita terus jual dekat harga buyer. Okay, kalau kita nak dapatkan the best deal, kita rasa kita boleh dapat harga seller, kita sell dekat harga seller. So semuanya ni bergantung kepada situasi lah. Okay, dia bergantung kepada situasi, tengok saham kita tu, harga yang kita nak jual tu dia berada dekat buyer ataupun seller price. Macam tu. Dan ni semua adalah perkara yang normal dalam jual beli. Okay, tak ada
bukan satu benda yang pelik lah dalam jual beli saham. Okay, alright. Nurhuda Zulkifli, Solo Rider, Muhammad Khairi, Marikun, Zamriah, Muhammad Yusof, Mariah Nun, Azrin Ibrahim. Selamat datang ke sesi Facebook Live Nizam Malik. Okay, right. Kepada anda yang ada soalan, anda boleh tanya dekat ruangan chat. Okay, kita ada masa beberapa minit lagi untuk saya jawab soalan-soalan anda. Okay, dan hopefully ianya membantu anda lah. Okay, right. Zainal Darwis. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau closing market, pembeli lebih menguasai dari penjual, adakah kemungkinan hari esok price akan naik? Okay, right. Bila anda tanya persoalan kemungkinan esok akan jadi apa, dia adalah benda yang di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya lah. Okay, so adakah esok akan naik, adakah minggu depan akan naik, adakah tahun depan akan naik, tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Okay, kalau sekarang, okay, masa di closing, buyer lagi ramai daripada seller, itu waktu closing. Esok apa yang akan jadi belum tentu. Mungkin buyer masih ramai, mungkin esok seller pula ramai. So mana kita nak tahu? Okay, so kemungkinan memang ada kemungkinan, mungkin akan ada demand lagi, demand berterusan, tapi demand juga boleh turun. Bini seller pula sibuk menjual. Anything can happen in the stock market. Okay, jadi that's why bila saya mengajar tentang saham, bila saya share tentang ilmu saham, nak jadi trader saham ni, anda kena stop sibuk nak predict pergerakan harga saham. Ni kena cakap kuat sikit. Kena cakap semangat sikit. Okay, alright. Kalau nak jadi pelabur dan trader saham yang tenang, okay, kalau anda nak steady dalam pasaran saham, kalau anda nak konsisten lama dalam pasaran saham, buangkan mindset nak predict esok nak jadi apa. Predict esok naik ke turun ke, buang semua benda tu. Okay, sebab based on pengalaman saya dah 8 tahun saya terlibat dalam saham, saya dah lalui macam-macam situasi, pasaran saham naik, pasaran saham turun, bullish, bearish, sideways, everything. Okay, sharp drop dan sebagainya, sharp go up dan sebagainya. Semua tu saya dah lalui. Okay, dan akhirnya saya mendapat satu konklusi ataupun satu jawapan untuk kita menjadi seorang pelabur dan trader saham yang konsisten. Kita kena buang mindset predict the market. Buang mindset ni. Okay, kenapa ramai orang dia struggle dalam pasaran saham? Sebab dia cuba predict the market. Kenapa ramai orang dia frust dengan aktiviti pelaburan dan trade saham? Sebab dia cuba predict the market. Bila dia predict, dia salah dan dia mengalami kerugian, dia rasa down, dia rasa tertipu, dia rasa salah, dia rasa silap apa yang dia buat. Okay, dan dia rasa down sebab duit dia dah habis dalam pasaran saham. Inilah yang menyebabkan ramai orang berhenti daripada proses jual beli saham. Berhenti dan pergi buat benda lain. Pergi jadi pelabur emas pula. Belajar emas. Mula-mula nak belajar saham. Dah salah buat saham, pergi belajar emas. Belajar emas tunggu lama sangat. Bila emas tak naik-naik ni, jatuh je. Kata emas takkan jatuh. Ni emas jatuh. Lepas tu pergi buat takaful. Ambil lesen jadi takaful agent. Nak jual takaful kena buka booth. Lepas tu dapat rejection. Sedih. Lepas tu tak jadi apa. Okay, so that's why. Okay, dalam saham, okay, kita buat secara santai sahaja. Okay, tak payah kita nak sibuk sangat nak predict the market. Nak tahu esok apa akan jadi, saham naik ke turun ke. Tak payah. Okay, benda ni lah yang menyebabkan ramai orang dia lagi confused tentang saham. Okay, jadi apa yang betul? Tuan Nizam. So, kalau kita tak predict the market, kita buat apa dalam market ni? Kita mengkaji saham. Kita membaca pergerakan harga saham. Kita mencari potensi dan peluang. Ada tak potensi peluang? Kita nak tengok harga saham tu dia bergerak nak ke atas ataupun ke bawah. Kita boleh baca benda ni. Okay, sebab dia ada trend yang kita boleh baca. Permulaan uptrend. Semua tu kita boleh baca. Okay, but at the end of the day, bila kita beli saham, kita mengambil risiko. Okay, kita beli saham, kita dah baca dah, kita dah buat kajian dah, FA dah tengok dah, TA dah tengok dah, trading plan dah ada. Sampai kita tekan button buy, kita sebenarnya mengambil risiko. Kita boleh loss dalam aktiviti trade saham tersebut. Kita juga berpeluang untuk make profit. So, kalau kita dapat profit, Alhamdulillah. Kalau loss, it's okay. Cuba lagi, buat lagi dalam next trade. Okay, so tak ada, bila kita predict dan prediction kita salah, tu yang jadi frust. Lepas tu kita rasa macam down lah. Saya dah jumpa ramai orang yang terlibat dalam saham, yang kaki-kaki predict ni lah yang akan berhenti dalam saham. Dan dia akan datang balik dalam saham ni bila tengok orang lain buat profit.
Dan dia menantikan tips ataupun buy call. Ada tak apa-apa kaunter saham nak beli ni? Kalau ada kaunter yang bagus, bagi tahu lah. Kita boleh rembat. Dan inilah orang yang selalunya gagal lah dalam saham. Dia bukan sekadar gagal dalam saham, dia gagal dalam semua benda lah. Sebab bila buat dengan cara yang salah. Okay? Alright. So, Abdul Rahman, Tuan, bila tentukan sesuatu target atau TP, apa indikator yang boleh digunakan ya? Currently saya guna Bollinger Band. Ada kaedah lain? Yes, of course kita menggunakan Bollinger Band untuk menentukan di manakah ruangan sell. So kita nak jual ketika harga tu berada di luar apa Bollinger Band. Itu adalah rule asas. Okay, kalau kita nak tambah power lagi, okay, kita akan melihat kepada kita boleh tengok kepada market depth, buyer quantity versus seller quantity. Bila kita nampak buyer masih ramai, seller sikit, so kita masih boleh hold sebab buyer masih akan push harga saham tu bergerak naik ke atas. Sehinggalah kita nampak seller tu ramai, okay, harga dah terkeluar apa Bollinger Band dan seller ramai dan buyer tu sikit dan seller start menjual secara agresif dan kita boleh try menjual saham tersebut pada waktu tersebut. So kita jual dekat atas. Okay, so itu kita memerlukan sedikit monitoring. Okay, sebab tu volume market depth monitoring ni kita kena tengok ketika pasaran berlangsung. Dan kenapa saya jarang ajar benda ni sebab benda ni melibatkan monitoring ketika pasaran berlangsung. Dan ada orang yang sibuk kerja, okay, dia tak ada masa nak monitor market depth ketika pasaran berlangsung. Jadi dia tidak applicable kepada orang yang sibuk. Jadi kalau saya ajar dia akan cakap yang tak boleh buat benda ni sebab dia sibuk kerja. So apa yang saya nak beritahu anda adalah yang penting anda faham ruangan sell dan anda boleh jual. Kalau anda jual dekat ruangan sell tu dah betul dah. Ini adalah kalau anda nak cantikkan lagi anda punya selling di atas paras paling tinggi dengan monitor market depth, tracker, tengok benda tu, trade details, tengok benda tu. Tapi dia memerlukan komitmen anda untuk monitor ketika pasaran berlangsung. Jadi kalau anda ada masa, anda tengoklah market depth, tengoklah dia punya trade details. Tapi kalau anda tak ada masa, sibuk meeting dan sebagainya, dan kalau anda dah tahu dia dah terkeluar apa Bollinger Band, anda jual, anda dah buat benda dengan betul dah. Anda trade dengan betul. Kalau lepas tu dia naik sikit lagi, then it's okay. Sebab anda dah jual di ruangan yang betul. Okay? So, sebab tu, situasi-situasi macam ni bergantung kepada masing-masing. You boleh commit kepada monitoring ataupun tidak. Kalau tak boleh commit, guna Bollinger Band. Dah cukup power dah. Okay? Boleh? Okay, right. So far okay ke anda semua ni? Boleh faham tak ni? Alright. Kamah Hassan. Tuan, saya rugi on paper dalam RM500 dalam satu saham ni. Kalau saya jual, berapakah jumlah yang perlu saya bayar? Saya nak jual tapi saya takut ada kos lain saya kena bayar. Okay, right. So, unrealized loss adalah RM500. So, bila nak jual, takut ada kos lain. Okay, so anda kena faham. Bila kita beli saham dan jual saham, kos yang kita kena bayar adalah brokerage fee. Brokerage fee kita kena masa kita beli saham. Brokerage fee juga kita kena masa jual saham. Itu adalah kos yang kita memang akan tanggung. Okay, jadi berapa kos brokerage fee ni, anda boleh tanya kepada remiser ataupun dealer saham anda. So contact remiser dealer anda, tanya kos untuk jual beli saham ni berapa. Dia akan ajar anda berapa kos dia, berapa kiraan dia, berapa dia punya formula untuk kiraan brokerage fee tersebut. So anda dah tahu dah, remiser dah ajar, dan anda kira lah berapa anda punya kos. Okay, tetapi selalunya saya kan, bila saya beli saham jual saham ni, saya jarang kira brokerage fee ni. Sebab bagi saya brokerage fee ni dah akan dikira oleh komputer. Dan komputer jarang salah. Dia dah ada set of formula dan juga calculator dia yang akan kirakan kita brokerage fee tu berapa. So takkanlah komputer kira salah pula kan. Kalau manusia kira memang mungkin salah. Okay, so saya tak risau sangat tentang brokerage fee ni. So apa yang saya buat selalunya adalah dalam trading account saya sentiasa sediakan duit lebihan untuk brokerage fee. Katakanlah saya nak beli saham, modal saya adalah RM1,000. Okay, jadi saya akan letak duit dalam trading account tu mungkin RM1,200, RM1,300. Okay, so saya akan beli hanya RM1,000. RM300 tu adalah saya reservekan sekiranya ada kos untuk brokerage fee tersebut. Faham tak ni?
Okay, jadi saya tak pernah fikir pasal brokerage fee sebab saya tahu saya ada duit untuk bayar. Beli jual dia ada dekat situ. Kalau saya profit, dia akan tolak daripada profit saya juga. Jadi saya akan sentiasa ada sediakan duit lebihan untuk kos brokerage fee ni. Okay. So dia akan tolak lah secara automatik. Kalau anda nak kira, anda tengoklah nanti dia buat apa, contract note. Contract note tu lepas kita beli saham dia ada contract note. Anda nak semak berapa, anda kira lah, tengoklah kat situ. Okay, saya kalau nak tengoklah. Okay, dekat mobile app kita semua kita boleh tengok. Okay, so kalau nak tengok, anda boleh tengok. Tak ada masalah. Okay, so the idea adalah kita sediakan duit lebihan di dalam trading account untuk tujuan bayar brokerage fee tersebut. Okay, so masalah ramai orang adalah dia nak melabur saham, dia sediakan duit cukup-cukup. Okay, dia nak beli saham, dia masukkan duit RM1,000, dia guna duit semua RM1,000 tu, dia lupa pasal brokerage fee. Tu kelakar sikit tu. Okay, so sebab tu kalau anda nak melabur saham ni, belajar untuk sediakan atau reserve cash dekat dalam trading account anda. Okay, sebagai contoh, anda nak beli saham, modal anda RM5,000. So sediakanlah mungkin RM500, RM1,000 extra dalam trading account yang floating untuk tujuan brokerage fee. Okay, dan kalaulah katakan tak cukup, brokerage fee anda tak cukup nak bayar dan sebagainya, jangan risau. Sebab reminder dealer anda ni akan call anda, akan WhatsApp anda, cakap tak cukup duit ni, anda kena top up. So bila dia cakap kena top up, anda top up je lah. Kalau katakan tak cukup, apa susahnya? Kan? So itu je lah bendanya. Jadi jangan nak takut, nak risau pasal berapa kos tambahan dan sebagainya, sebab semua ni adalah benda yang akan dikira oleh komputer. Okay, dan kerja kita adalah sediakan modal sahaja. Masalahnya sekarang, kalau anda tak ada cukup modal untuk melabur saham, anda tak ada modal tetapi nak sibuk nak melabur saham. Okay, so bagi saya, orang yang tak ada modal, anda tak perlu melabur lagi, anda tak perlu beli saham lagi. Anda buat persediaan dulu untuk buat pelaburan. Anda simpan duit, anda sediakan modal, anda belajar dulu ilmu asas tentang saham. Itu benda yang anda kena buat. Dan anda akan hanya start beli saham apabila anda dah ready. Dan beli saham pun mulakan dengan modal yang rendah. Okay, tak perlu pakai modal yang besar sampai RM10,000 pun. Okay, so that's the idea. Okay, anda semua okay tak ni? Okay ke okay ni? Kalau okay, komen okay sikit. Okay, alright. Alright, buku Rania, saya beli Warren. Bila Warren naik, saya sell. Tapi profits dia sama dengan mother share. Bukankah Warren ada untung 2 kali ganda? Maaf kalau saya silap. Okay, alright. Warren, depends. Tengok berapa banyak dia naik. Bukan bermaksud Warren naik, dia mesti 2 kali ganda daripada mother share. Siapa yang ajar? Siapa yang ajar Warren naik mesti 2 kali ganda daripada mother share? Tak semestinya. Dia adalah, perkataan dia adalah biasanya. Biasanya profit 2 kali ganda daripada mother share. Kalau mother share dia buat profit RM30, 30%, Warren dia profit 60%. Tapi tengoklah saham tu naik berapa persen. Okay, so dalam saham anda tak boleh generalize profit ni. Dia kena tengok kepada prestasi counter saham tersebut. Okay, tengoklah saham tu naik berapa persen. Kalau dia naik dia naik 10%, 10% lah profitnya. Kalau mother share naik 10%, Warren pun naik 10%, itu je lah dia naik. So siapa cakap dia mesti naik 2 kali ganda? Tak semestinya. Okay, buku Rania. Okay, saya harap anda jelas. Okay, jangan generalize. Dalam saham ni tak boleh generalize. Tak semestinya. Okay, mungkin dia naik banyak, mungkin dia naik sikit, mungkin dia naik 2 kali ganda, mungkin dia naik 3 kali ganda, mungkin naik 5 kali ganda. Boleh jadi. Boleh jadi. Biasanya. Tak semestinya. Itu ayat perkataannya. Okay, boleh? Okay, jadi tengok, kajilah saham apa yang anda beli, apa yang jadi pada counter yang anda beli. Okay, dia mungkin berbeza daripada past performance sebelum ni. Okay, buku Rania jelas ke tak? Okay, tak apa, kita sama-sama belajar ya. Okay, alright. Okay, ada banyak soalan ni. Saya cuba jawab dulu soalan anda. Okay, sekarang dah dekat pukul 10. Sekejap lagi saya ada urusan juga. Saya kena ke sana dan ke sini. Okay, jadi sambil ni saya live kejap ni. Jadi tolong bantu saya klik button like dan klik button share. Okay, boleh? Okay, alright. Abdul Rahman, tuan, bagaimana kita nak tentukan sesuatu kadar volume yang dikatakan bagus sebab ada volume yang tinggi
tetapi gagal menaikkan harga. Abdul Rahman, saya dah jawab soalan ni. Volume yang tinggi tak semestinya akan menaikkan harga, tak semestinya. Okay, jadi anda kena betulkan mindset. Okay, volume yang tinggi tak semestinya harga pasti akan naik. So dia boleh naik, dia boleh turun juga. Volume yang tinggi boleh turun juga. Okay, so that's why betulkan. Dia sebenarnya dalam saham ni kita kena betulkan mindset. Especially orang yang dah lama dalam saham ni, dia pegang mindset yang salah. Jadi dia punya fasa dia adalah untuk betulkan mindset. Okay, so 2 kali dia saya baca komen. Okay, volume yang tinggi, kenapa harga saham tak naik? Sebab volume yang tinggi belum tentu menyebabkan harga saham naik. Okay, jadi betulkan benda ni. Betulkan anda punya pegangan tentang volume. Okay, bila anda faham benda ni, baru anda akan jelas. Okay, dan kita tidak bergantung kepada volume semata-mata untuk melihat pergerakan harga naik. Okay, boleh? Kalau nak faham, ulang balik video live ni. Saya ada terangkan masa soalan yang awal tadi tentang volume dan kenaikan harga saham. Okay. Alright, Fatimah Ahmad, Tuan N, macam mana cara nak cari saham di bawah yang baru nak naik? Ada ke screener atau indikator? Fatimah Ahmad, yes. Kita kena buat kajian technical analysis. Okay, macam mana kita nak cari counter yang baru nak naik? Okay, kita nak cari counter yang di permulaan uptrend. Ada teknik namanya, yang teknik yang saya guna namanya teknik ZAG. Teknik ZAG, okay, adalah cara untuk kita mencari permulaan uptrend. So ada screener dia, ada indikator dia. Indikator saya pakai moving average, saya pakai Bollinger Band, saya pakai MACD. Okay, kalau nak belajar, anda boleh join webinar saya. InsyaAllah akan diadakan pada bulan Februari ni. Program namanya Webinar Berani Bersaham. Okay, webinar Berani Bersaham ni saya tunjukkan anda macam mana saya buat kajian saham saya, sistem kajian saham saya. Okay, saya bongkarkan secara live. Okay, dalam webinar Berani Bersaham. Okay, kalau anda merupakan seorang pelabur dan trader saham, anda nak tahu sistem kajian saham saya, anda boleh join webinar Berani Bersaham, RM47 sahaja. Okay, dan kalau anda newbie zero knowledge, akaun CDS pun tak ada lagi, okay, dan masih mencari jalan, okay, anda tak nampak lagi hala tuju anda dalam saham, kita ada program newbie Saham Mastery Online. Itu khas untuk orang yang baru nak bermula. Okay, pemula. Okay. Alright, so siapa yang baru nak start, anda join newbie Saham Mastery Online, RM25 sahaja per session. Okay, kalau anda dah start melabur saham tapi anda belum dapat consistency dalam result anda tak tahu macam mana nak pilih counter saham, anda join Berani Bersaham, webinar Berani Bersaham. So ada 2 program yang berbeza. Okay, content dia sedikit berbeza. Okay, yang newbie Saham Mastery Online ni dia agak basic, dia agak untuk starting. Siapa yang masih terkial-kial nak start ni, anda kena join newbie Saham Mastery Online dulu. Okay, kalau anda dah start tapi anda belum dapat result, join webinar Berani Bersaham. InsyaAllah anda akan nampak dengan lebih jelas macam mana cara saya buat kajian saham. Okay, alright. Muhammad Khairi Marikun, Tuan boleh share pengalaman Tuan dengan saham IPO? Jawapannya, saya tak ada banyak pengalaman dalam IPO dan saya tak berapa minat dengan IPO. Sebab IPO ni kita kena apply. Kita kena apply sama ada melalui MITI ataupun melalui Maybank to You. Dan dia ada balloting. Balloting ni macam undian. Okay, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Okay, jadi saya pernah try, selalunya tak dapat. Okay, jadi bila tak dapat ni, dah lah kena tunggu. Dan nak apply dekat MITI ni banyak dokumen yang perlu disediakan. Okay, jadi saya malas. Saya malas nak buat kerja-kerja renyah macam tu. Jadi saya jarang fokus kepada IPO. Dan of course, akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 ni banyak counter-counter IPO yang meledak, okay, yang naik. Tetapi yes, kita miss the opportunity. Tetapi yes, bukan semua peluang kita dapat rembat. Okay, so kepakaran saya, fokus saya adalah counter yang dah ada dalam bursa Malaysia. Counter yang IPO bagilah orang lain try, kalau dia mereka berminat lah. Okay, so IPO ni dia macam kita kena compete lah untuk dapatkan. Jadi saya bagilah peluang orang lain ambil IPO lah. Saya fokus kepada counter di permulaan uptrend based on kajian saham saya. Kalau saya nak beli, saya tekan button buy, lebih mudah bagi saya. Saya tak payah tunggu lamanya, nak tunggu dia listing, nak kena buat kerja untuk documentation pula. Tak ada masa. Tak ada masa. Bagi orang yang ada masa, yang suka benda tu, silakan. Jadi kepada anda yang nak belajar pasal IPO, nak belajar pasal macam mana nak apply IPO, saya mungkin orang yang kurang tepat untuk ajar anda.
pasal IPO. Sebab saya tak buat IPO. Okay, saya tak fokus kepada IPO. Okay, anda boleh tanya remiser anda. Okay, dan remiser pun anda kena tengok. Ada remiser yang biasa buat IPO. Ada remiser yang dia tak biasa buat IPO. Jadi dia, kalau anda dapat remiser yang pandai buat IPO, dia boleh advise anda tentang IPO, memang terbaik lah. Jadi anda boleh buat IPO dengan lebih lancar. Okay, so kalau anda tak ada, dan anda kena carilah orang yang boleh bimbing anda tentang IPO. Kalau boleh, cari orang yang memang biasa dapat IPO dan biasa buat IPO. So dia ada advantage dekat situ dari segi pengalaman dia buat IPO lah. Dan orang tu bukan saya. Okay, boleh Alright, Muhammad Hidayat, macam mana pengiraan average down untuk kita dapat harga sama dengan harga sekarang? Muhammad Hidayat, cara pengiraan average down tu saya tak dapat nak tunjuk dalam live ni. Okay, dia ada formula dia, panjang formula dia. Okay, panjang ceritanya lah. Okay, so maybe next time kalau ada masa nanti dekat office saya buat live ke, nanti kita cerita pasal average down. Tapi saya rasa saya pernah buat live tentang average down. Cuba pergi dekat Facebook page Nizam Malik ni. Cuba cari, cuba search topik average down. Mungkin saya pernah buat. Ataupun pergi dekat YouTube channel Saham Mastery. Search topik average down Nizam Malik. Cuba cari. Mungkin ada. Saya tak pasti. Kalau tim saya ada upload video tu dekat YouTube, dan anda boleh belajar kat situ. Kalau tak ada, tak adalah. Mungkin next time saya akan buat sesi live dan ajar. Okay? Alright. Kamal Hassan, tuan pernah sebut kalau nak buat decision untuk jual atau hold, kena tengok pada Q. Boleh explain tak? Tengok market depth lah. Q tu market depth. Okay, buyer dengan seller quantity. So kalau kita nak beli, okay, kita nak place order pada harga buyer ke pada harga seller. So kita kena tengok benda tu lah. Okay, dan kalau kita nak, contoh kita nak beli, okay, kita nak beli cepat dan buyer pula ramai, dan kita terus pergi beli pada harga seller. Okay, sama juga kalau nak jual, kita nak jual ni nak cepat, okay, dan seller pula ramai, jadi kita terus jual pada harga buyer, jadi terus match. So itu maksud dia tentang Q ataupun market depth. Okay, alright. Nama saya Muhammad. Tuan, volume sentiasa berubah-ubah. So berapa average volume saham yang sesuai untuk kita letak watchlist? Volume kita tak gunakan untuk letak dalam watchlist. Letak dalam watchlist adalah counter-counter yang kita dah buat kajian saham. Kita dah tahu dia punya situasi dia, which is kita dah tahu counter tu dari segi technical analysis ada permulaan uptrend ataupun tidak. Bukan sebab volume dia tinggi kita masukkan dalam watchlist. Bukan macam tu. Cara saya bukan macam tu. Okay. Alright, Amar Abdul Jamil, apa pendapat tuan tentang penalti moratorium 6 bulan yang akan dikenakan kepada pelabur Bumiputra yang menolak IPO MITI? Terima kasih respon. Alamak, saya pun tak pastilah. Saya pun belum dapat info tentang penalti moratorium 6 bulan yang dikenakan kepada pelabur Bumiputra yang menolak IPO MITI. Saya tak pasti. Mungkin juga benda ni dibuat untuk membolehkan orang yang betul-betul serius nak apply MITI untuk IPO sahaja yang apply. So tak nak try-try je. Okay, supaya dia mengurangkan application yang orang-orang yang cuba-cuba sahaja. Itu pun mungkin salah satu sebabnya. Okay, saya tak berapa pasti. Mungkin anda boleh baca sikit berita tentang benda tu lah. Saya tak berapa clear sangat pasal benda tu juga. Okay, alright. Umu Jabril, boleh guna app My Stock? Boleh, alright. Nik Khadijah 50. Assalamualaikum TNM. Okey sangat TNM. Alright. Okey, faham. Thank you tuan. Alright, terbaik. Okey, alright. Syafiq Haikal, Kamal Hassan. Okey, saya nak join yang RM47 tu. Okey, right. Siapa yang berminat nak join webinar Berani Bersaham, anda komen Berani Bersaham, anda komen berminat, ataupun anda boleh terus PM lepas live saya ni. Anda terus PM dan nanti my team Cik Madiha akan berikan anda info lanjut, okey, tentang program webinar Berani Bersaham. Anda boleh register. InsyaAllah kita akan buat pada hari Ahad. Inilah bermula hari Ahad ini ya. Dan siapa yang nak join Newbie Saham Mastery Online, anda boleh juga PM us. Nanti kita akan beri info lanjut. Okay. Alright. Zurin, Tuan Nizam, saya peserta KSM. Saya punya tutorial yang saya dapat hilang pasal tukar handphone baru. Okay, right. So, apa-apa boleh contact my team untuk bantuan ya. Boleh dapat balik ke? Boleh. Kena bayar sikit lah. Gitu. Alright. Muhammad Rosyaidi, webinar Berani Bersaham yuran berapa RM, TNM? Berani Bersaham RM RM47 sahaja. Rosman Haji Sahak nak join yang RM47 tu. Boleh. Alright, nanti boleh contact my team, boleh PM us ya. Syafiq Haikal nak join
Solo rider minat berani bersaham. Okey, Otai Malaya terbaik. Okey, alright. Otai Malaya ni antara student Grandmaster saya yang dah buat profit dalam saham sampai 5 angka Okey, tahniah Tuan Otai Malaya. Saya seronok sebenarnya dapat feedback student dapat buat profit. Okey, dan saya nak tengok lebih ramai lagi orang boleh buat profit dalam saham. Okey. So anda ni yang student-student saya yang berjaya buat profit dalam saham, anda adalah bukti di mana memang betul boleh buat duit dalam saham. Dan bukan boleh buat duit sikit-sikit, tapi boleh buat duit banyak-banyak dalam saham. Anda adalah bukti kejayaan. Anda adalah bukti kesungguhan dalam proses belajar. Okay, anda adalah bukti rezeki datang daripada Tuhan. Okay, jadi kalau anda dapat profit, kongsikan dengan orang ramai. Bukan kongsikan tu kongsi bagi duit ke orang, tak semestinya. Kongsikan ni tunjukkan screenshot profit anda kepada rakan-rakan dalam circle kita, supaya memberi inspirasi kepada orang yang belum berjaya. Kadang-kadang orang yang belum berjaya ni dia ada tak percaya betul ke boleh buat duit dalam saham. Okay, jadi orang yang dah berjaya, anda ada satu tanggungjawab untuk kongsikan result anda ni, supaya dia membuktikan yang kita memang betul boleh buat duit dalam saham. Sebab terlalu ramai orang kat luar sana tak percaya betul ke boleh buat duit dalam saham. Okay, sebab dia tak pernah buat. Ada orang cakap tak boleh buat duit dalam saham sebab dia tak pernah merasa profit dalam saham. Jadi kita yang dah berjaya buat profit dalam saham, kita kena tunjukkan kepada mereka. Kita tunjukkan bukti. Kita kongsi apa yang kita buat, pengalaman kita dalam saham, supaya orang yang nak buat saham, mereka ada peluang untuk belajar. Mereka juga boleh merasa. Okay? Kalau kita yang tahu ni dah buat profit dalam saham, kita buat senyap, kita diam je, kita buat duit dalam rumah kita, dekat rumah kita senyap-senyap. Okay. Kesian orang yang nak belajar. Dekat luar sana ni ada orang nak belajar, okay, dan mengharapkan ada orang boleh ajar. Sanggup bayar kalau nak belajar. Tetapi orang yang tahu, orang yang reti tak nak ajar. Saya memang geram dengan orang yang dia ada ilmu tapi dia tak nak ajar orang. Dia tahu macam mana nak berjaya tapi dia tak nak ajar orang. Dia berjaya seorang-seorang. Saya tak suka orang macam tu. Saya suka orang yang dia berjaya, dia tunjuk ajar orang lain berjaya. Dia bagi inspirasi supaya orang lain berjaya juga. Itu orang berjaya yang baik. Orang berjaya yang bagus. Okay, jadi kepada student-student saya, kalau anda dapat buat profit kecil, profit besar tak kisah. Okay, perjalanan kita dalam saham ni bermula dengan tak tahu. Tak tahu pun wujud saham ni. Kemudian kita kenal saham dan kita mula buka akaun CDS, kita buat saham. Kita mula dapat tahu macam mana proses. Kemudian kita start beli saham. Kemudian kita start dapat result. Semua tu proses. Setiap proses kita adalah kejayaan. Dan kita patut share dengan orang tentang apa yang betul tentang saham. Okay, supaya orang boleh buat benda yang betul dalam saham. Supaya orang tidak terlibat dengan scam dekat luar sana. Okay, jadi kalau ada orang terlibat dengan scam, disebabkan mereka tak tahu kewujudan saham, anda yang buat saham tak cerita pasal saham yang benar, anda berdosa. Gitu. Boleh ke boleh? Berdosa sebab anda tahu tapi tak share dengan orang, tak beritahu, tak tunjukkan peluang yang ada dalam pasaran saham. Okay, jadi that's why saya menyeru kepada student-student saya yang dah mulakan langkah dalam saham, anda dah ada akaun CDS, ceritakan tentang apa yang kita buat dalam saham, apa yang kita belajar dalam saham, apa learning point anda. Okay, bagi inspirasi kepada orang yang baru nak start belajar. InsyaAllah, okay, kita tak tahu siapa yang kita bantu. Kita tak tahu siapa yang dapat mungkin manfaat daripada perkongsian kita. Okay, inspirasi yang kita berikan. Okay, dan mungkin sahaja satu hari nanti kita share ilmu saham. Orang tu boleh buat duit dalam saham. Dia bantu keluarga dia. Mungkin keluarga dia memerlukan. Dan dia asbab daripada belajar saham dan dapat profit dalam saham. Okay? So kita doa yang baik-baik, kita belajar benda yang betul insya-Allah, dan semoga Allah berikan rezeki kepada kita dan permudahkan urusan kita. Okay? Alright, nama saya Muhammad. TNM bila nak buka cawangan kat Lembah Kelang? Nak mohon kerja. Belum lagi. Belum ada perancangan. InsyaAllah kalau ada perancangan nanti saya akan maklumkan lah. Buat masa ni saya masih beroperasi di Johor Bahru. Alright, dan siapa-siapa yang saya dapat application orang nak kerja juga. So kita sentiasa terima siapa-siapa yang berminat, tapi kena undergo interview dulu. Interview bersama dengan saya. Okay, dan interview dengan saya bukan mudah. Okay, saya reject ramai orang untuk join Wealth Academy. Okay, jadi kepada yang diterima, tahniah saya ucapkan.
Dan jom kita belajar lagi banyak di Wealth Academy. Okay, alright, Nik Khadijah, TNM, saya dah cuba buat screener yang TNM ajar, tapi rasa ada silap kod sebab dekat screener result tak keluar pun 58. Tang volume dan volatility tu MACD tu tak tepat kot. Boleh TNM kongsi sikit tak? Tak semestinya 58. Nik Khadijah, bila kita buat screening, dia depends kepada situasi. Ada masa kita dapat 58, ada masa kita dapat 77, ada masa kita dapat 32. Anda jangan tengok tu nombor tu mesti sama. Tak. Dia tengok situasi lah. Ada masa pasaran saham bullish, jadi ada banyak counter saham dia keluar dekat dalam screener. Ada masanya sikit, sebab banyak counter saham yang uptrend tu, permulaan uptrend tu tak banyak. Jadi jangan ingat saya ajar dia keluar 58 mesti dapat 58. Tak semestinya. So dia boleh jadi nombor yang lain juga. Tengok situasi. Yang penting anda ikut step yang saya ajar. Okay, saya masukkan kriteria apa, anda ikut setting tersebut. At the end of the day, anda tengok berapa list yang keluar. Okay, boleh? Faham okay, alright. Okay, so itu sahaja soalan yang saya dapat dalam sesi Facebook Live pada hari ini. Kita dah berlangsung live lebih kurang 49 minit. Okay, jadi Alhamdulillah banyak persoalan yang saya jawab. Okay, walaupun dalam masa yang serba singkat ni. Okay, jadi kepada anda yang tanya soalan, saya harap persoalan anda terjawab. Okay, dan semoga ianya membantu anda semua. Okay, alright. So insyaAllah dalam kelas-kelas saham saya yang akan datang, kita boleh belajar. Kalau anda nak belajar, masuk kelas. Masuk kelas anda akan belajar secara proper. Okay, kalau dalam live ni saya menjawab secara ad hoc, secara spontan. Okay, tapi kalau anda masuk kelas, anda akan nampak the whole concept. Apa yang perlu anda fahamkan bila nak buat saham ni. Okay, jadi spend your time. Sekejap je masa yang saya ambil untuk anda belajar saham. Okay, dan belajar pun dekat keselesaan rumah anda secara online. Okay, dan insyaAllah anda akan dapat sesuatu sekiranya anda berikan komitmen, sekiranya anda fokus dalam pembelajaran, insyaAllah anda boleh dapat sesuatu dan anda boleh mulakan langkah anda dalam saham dari langkah pertama anda. Okay, alright. So saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang join sesi Facebook Live saya ni. Okay, dan saya harap ianya bermanfaat. Kalau anda manfaat, terima kasih banyak-banyak. Dan sekiranya anda rasa bermanfaat, anda boleh bantu saya untuk klik button like, klik button love dan klik button share. Okay, dan anda boleh sharekan video ni ke wall Facebook anda dan kepada rakan-rakan anda yang mungkin nak belajar tentang saham. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okay, take care semua. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Siapa nak join kelas saham, komen berminat join nak kelas saham, PM us. Nanti my team akan berikan info lanjut terhad. Okay, kelas terhad melalui Zoom. Siapa cepat dia dapat, siapa lambat dia tinggal. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.